Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salah satu daripada kemuliaan besar bulan Ramadan ialah Allah Ta'ala rezekikan adanya satu malam yang amat agung, dipanggil dengan malam Lailatul Qadr. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar di dalam juzuk yang ke-30. Allah Taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Apakah yang kamu tahu tentang malam yang penuh kemuliaan itu? Malam Al-Qadar yang penuh kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Berdasarkan ayat ini, maka malam Lailatul Qadar merupakan hadiah Allah buat umat ini untuk dimanfaatkan sesungguh-sungguhnya. Moga-moga kelebihan malam ini dapat memberikan kepada kita gandaan pahala kebajikan amal selama 83 tahun 4 bulan atau menyamai 1000 bulan. Alhamdulillah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umur kita tidaklah panjang macam umat Nabi Nuh, tetapi gandaan pahala amalan kita dapat menyaingi umur mereka. Kerana apa? Kerana satu malam kita beramal menyamai 83 tahun amalan kita. Sekiranya kita memperoleh Lailatul Qadar 10 kali katakan, maka umur kita sudah mencapai 830 tahun. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat ini, iaitu Lailatul Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar dari segi bahasanya bermaksud malam penuh kemuliaan. Al-Qadar maksud dia mulia. Dan malam penuh kemuliaan ini mendapat title mulia kerana apa? Kerana diturunkan padanya Al-Quran. Ini menjelaskan kepada kita bahawasanya setiap apa yang berkait dengan Quran pasti dapat kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran melalui Jibril, maka Jibril menjadi penghulu sekalian malaikat. Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi Muhammad menjadi semulia-mulia makhluk dan penghulu kepada para anbiya. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran di kota Makkah, di Madinah Al-Munawwarah, maka jadilah Makkah dan Madinah semulia-mulia tempat di muka bumi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam Lailatul Qadar semulia-mulia malam. Inilah dia hebatnya apabila sesuatu perkara berkait dengan Al-Quran. Oleh kerana itu, kalau kita nak supaya kita mendapat kemuliaan, kita kena jadikan diri kita teman rapat dengan Al-Quran. Maka kita akan menjadi orang yang mulia. Sebagaimana mulianya malam, sebagaimana mulianya tempat, kerana ada keterkaitan dengan Al-Quranul Karim. Seterusnya kita perlu fikir pula apakah yang perlu kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita perlu banyakkan beramal. Paling minimum ialah kita kena salat subuh secara berjemaah dan salat isyak secara berjemaah. Ini paling minimum. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili." Sesiapa yang salat isyak secara berjemaah, seolah-olah dia mendirikan separuh malam. "Wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Dan barang siapa
yang mendirikan solat subuh secara berjemaah, seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh malam. Ini adalah seminimum cara untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Namun di sana terdapat saranan Nabi SAW apabila ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kalaulah aku tahu ya Rasulullah, malam ni malam apa? Kalau aku tahu malam ni Lailatul Qadar, aku nak baca apa?" Maka Nabi SAW sarankan, bacalah doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, yang Maha Pemaaf, suka memaafkan hamba-Nya, maka maafkanlah kesalahanku. Inilah dia doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW apabila kita berada di malam Lailatul Qadar. Mungkin kita bertanya-tanya, bilakah malam Lailatul Qadar? Bilakah malam Lailatul Qadar? Sebab kita dah tahu kelebihan malam Lailatul Qadar, apa kita nak amalkan pada malam Lailatul Qadar. Soalannya, bilakah malam Lailatul Qadar? Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah olehmu akan Lailatul Qadar pada malam-malam akhir daripada bulan Ramadan. Maknanya 30 hari bulan Ramadan tu, 10 malam akhir itulah wujudnya Lailatul Qadar. Tetapi di sana ada pula hadis-hadis riwayat lain lagi yang menyatakan pada malam-malam ganjil. Maka daripada 10 hari tinggal 5 hari. Mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 25, mungkin malam 27, mungkin malam 29. Inilah dia betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala rahsiakan Lailatul Qadar tu daripada 365 malam setahun. Tapi Allah bagi kecilkan sikit. Daripada 360 malam, 5 malam setahun, dia jadi 30 malam. Daripada 30 malam, kecil lagi 10 malam. Daripada 10 malam, dikecilkan lagi jadi 5 malam. Alangkah ruginya kita kalau kita tak ambil peluang 5 malam je daripada 365 hari setahun. 5 malam sahaja. Kita boleh bersengkang mata kerana perkara lain. Kerana bola sepak Piala Dunia. Perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia, kita bersengkang mata 1 malam. Ada perlawanan akhir bola sepak UEFA, kita bersengkang mata 1 malam. Tolonglah di bulan Ramadan ni kita bersengkang mata tak lama, 5 malam sahaja. Penuhkan malam-malam tersebut dengan amal-amal ibadat. Tarawih kita, pastikan solat tarawih kita selesai sama dengan imam. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin." Siapa-siapa yang boleh mendirikan malam dengan bersembahyang tarawih, bersembahyang witir sama dengan imam sehingga imam selesai, maka baginya pahala seolah-olah mendirikan, menghidupkan malam penuh 1 malam. Tetapi masyarakat kita zaman sekarang, ada di kalangan mereka yang imam sembahyang 20 rakaat, tapi 8 rakaat dah meninggalkan imam. Tidak dapat ganjaran pahala 1 malam penuh. Inilah kerugian sekiranya kita tidak mengambil peluang ini. Bila lagi kita akan dapat peluang untuk mendapat Lailatul Qadar. Jadi, oleh kerana itu, usahakan supaya 5 malam, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, kita berusaha sungguh-sungguh pada tahun ini untuk kita dapatkan Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran, kalau kita tengok surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, ada disebut di dalam tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir sebut perkataan Lailatul Qadri dalam surah tersebut disebut sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebanyak 3 kali. Dan bilangan huruf Lailatul Qadar ni sebanyak 9. Huruf lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf,
dal, ra. 9 huruf. Berapa kali sebut? 3 kali. Maka Ibnu Katsir menyatakan 9 huruf kali 3. Jawabnya 27. Sebab itulah sebahagian ulama menyatakan ada di kalangan mereka mengatakan malam Lailatul Qadar paling-paling diharapkan jatuh pada 27 hari bulan Ramadan. Ada juga ulama-ulama yang berpandangan sebegitu. Maknanya di kalangan para alim ulama kita, dia tidak mampu untuk menetapkan satu malam mana. Cuma ada yang kata malam 27, ada malam 21, ada malam 23. Untuk kita selamat, kita ambil semua malam tersebut. Bukan banyak pun. Baru 5 malam daripada 365 malam setahun. Kita ambil sungguh-sungguh dan malam itulah kita doa pada Allah Ta'ala. Kita doa sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta permohonan doa kita yang pertama. Mohon Allah ampunkan segala dosa kita. Ini berdasarkan apa yang Aisyah sebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kedua, doa supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita penerimaan amalan. Mohon Allah Ta'ala, ya Allah, tolong terimalah amal kebajikan aku. Segala perbuatan dosa, tolong ampunkan. Segala amal ibadat, tolong terima. Minta yang ketiga pula. Minta yang ketiga ialah minta perkara yang disebut oleh Nabi SAW, minta kesejahteraan. Seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nak minta apa dalam doaku? Jawab Rasulullah, salullahal afiyah. Kau kena minta bahagia. Kau kena minta sejahtera. Nanti Allah sejahterakan kepada kamu. Yang keempat, minta supaya anak-anak dan zuriat keturunan kita dikurniakan kesalehan. Sebagaimana doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kurniakan kepada daku zuriat keturunan yang baik dari sisimu. Jadi minta supaya Allah Ta'ala kurniakan. Yang kelima, mohon kepada Allah agar Allah kurniakan rezeki yang baik, rezeki yang halal. Kerana apa? Kerana kita amat berharap bila Allah Ta'ala bagi pada kita rezeki yang halal, kita dapat berinfak, dapat lagi menambahkan amal-amal kebajikan kita dengan menginfak dan membelanjakan harta yang Allah Ta'ala kurniakan pada jalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redai. Dan kita juga kena minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita mendapat husnul khatimah. Mendapat husnul khatimah, maksud dia mendapat kehidupan pengakhiran hidup yang baik. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Allahumma inni a'udhu bika minal hadmi, wa a'udhu bika minat taraddi, wa a'udhu bika minal ghammi wal gharaqi wal haram, wa a'udhu bika an yatakhabbatani syaitanu indal maut, wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbira, wa a'udhu bika an amuta ladira. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau lindungilah aku daripada mati dalam keadaan binasa, daripada mati dalam keadaan lemas, daripada mati dalam keadaan terbakar, daripada mati dalam keadaan jatuh tempat tinggi. Dan Engkau tolong aku supaya Engkau lindungi aku daripada penyakit nyanyuk. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lindungilah aku daripada dikacau dan diganggu oleh syaitan ketika aku hampir mati. Ya Allah, ya Tuhanku, mohon agar Engkau lindungkan aku daripada mati dalam keadaan berpaling daripada agamamu. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada mati dalam keadaan dipatuk oleh binatang berbisa. Ini hadis Nabi SAW. Antara perkara yang Nabi mohon kepada Allah agar Nabi tidak diganggu oleh syaitan ketika mana hampir meninggal. Maka kita kena doa dengan doa ni. Moga-moga kita meninggal membawa iman yang sempurna. Selain itu, kita juga kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala bebaskan kita daripada api neraka. Nabi SAW bersabda, kelebihan bulan Ramadan, walillahi utaqa'u minan nar. Allah peruntukkan pada setiap hari bulan Ramadan ada orang yang Allah Ta'ala akan bebaskan daripada api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan benda ini berlaku tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala akan bebaskan hambanya daripada neraka. Siapa dia? Kita tak tahu. Harap-harapnya kitalah salah seorangnya. Maka kita kena mohon.
kita kena mohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah aku ni salah seorang daripada orang yang dibebaskan daripada api neraka. Dan di negeri Johor ni tuan-puan, di negeri Johor ni alhamdulillah, sekiranya kita salat tarawih dan witir sampai selesai bersama dengan imam, kita akan dapat dengar permohonan imam yang berbunyi, Allahumma innalaka fi hadhihi al-lailah wa kulli lailatin min layali Ramadan utaqa minan nar faj'alna Allahumma wa walidina wa azwajana wa auladana wa ahbabana wa masyaikhana min utaqaika minan nari ajma'in. Maksud dia, ya Allah, telah engkau peruntukkan pada malam ini dan setiap malam-malam bulan Ramadan ada yang akan engkau bebaskan daripada api neraka. Maka kamu jadikan daku, jadikan kami semua ni, jadikan mak ayah kami, jadikan isteri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, zuriat keturunan kami, guru-guru kami tergolong dalam galangan orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Di negeri Johor ni, bila habis saja ungkapan imam kata min utaqaika minan nari ajma'in, makmum akan jawab, Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Yang itulah ungkapan di negeri Johor ni. Ya Allah, kamu bebaskan kami daripada api neraka seluruhnya. Wa adkhilnal jannata aminin, dan masukkanlah kami ke dalam syurga secara aman sejahtera. Nak bagi tahu cantiknya skrip doa yang telah diajarkan oleh imam-imam, yang telah diajarkan oleh ulama-ulama dahulu, yang telah tinggalkan kepada imam-imam untuk kita baca. Kita kena aminkan dan faham sahaja. Kalaulah kita dapat memahami ini dan kena pula malam Lailatul Qadar, alhamdulillah, maka berjayalah kita. Jadi nak sebut di sini bahawasanya jangan lupa pada setiap malam kita berdoa, dan inilah dia kehebatan. Kalau kita tidak tinggalkan doa-doa ini pada tiap malam, pasti akan dapat Lailatul Qadar untuk kita. Ditanya lagi, apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Alim ulama kita menyatakan antara tanda-tanda Lailatul Qadar, dan hadis-hadis Nabi menyebut tanda itu dapat diketahui selepas berlaku Lailatul Qadar. Biasanya, antaranya disebut dalam hadis Nabi, tatlu'us syamsu, matahari naik pada esoknya, la syu'a laha, dalam keadaan tak berapa nak memancar kuat sangat. Tapi esoknya, jadi kalau malam ni Lailatul Qadar, esoknya tengok pagi tak berapa nak memancar sangat, tapi dah lepas dah. Jadi masalah bagi kita ni, kita banyak mencari tanda, tapi kita tak buat amal. Bangun malam tengok, malam ni Lailatul Qadar ke? Malam ni Lailatul Qadar ke? Tengok, tak usah fikir yang tu. Kita buat aja. Kita baca Quran, dan alhamdulillah di negeri Johor ni kita dah jadi budaya kita dah baca tabarakalladzi tiap-tiap malam. Jadi di bulan Ramadan jangan tinggal jugalah. Jangan tinggalkan juga. Walaupun sudah solat isyak terus kita solat tarawih, tapi jangan tinggal tabarakalladzi. Kena bulan Ramadan, Lailatul Qadar kita baca tabarakalladzi, bayangkan seolah-olah kita baca tabarakalladzi selama 83 tahun. Apa kelebihan tabarakalladzi? Kelebihan tabarakalladzi, Allah Taala akan selamatkan kita daripada azab kubur. Nabi bersabda, inna fil Qur'ani la suratan fiha 30 ayatan. Sesungguhnya dalam Quran itu ada satu surah. Dalam surah itu ada 30 ayat. Kelebihannya, tunji qari'aha min azabil qabri, akan menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur. Surah apa? Surah Al-Mulk. So pada malam Ramadan jangan tinggal Al-Mulk. Tiap malam jangan tinggal. Pasti kita akan dapat kelebihan Lailatul Qadar. Satu lagi, jangan juga tinggalkan bersedekah pada setiap malam di bulan Ramadan, terutamanya 10 malam akhir. Pergi tarawih tu jangan tak bawa duit, bawa duit. Bayangkan kalaulah kita sedekah RM10 malam tu, seolah-olah kita sedekah selama 83 tahun RM10. Kira berapa? RM10 kali 83 tahun. Banyak mana kita sedekah pada malam tersebut. Kemudian kita juga jangan tinggalkan baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali pada malam Ramadan. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda,
qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad sekali menyamai 1/3 Quran. Maknanya baca 3 kali seolah-olah kita sudah membaca Al-Quran sebanyak 10 juzuk. Sekali. Kalau 3 kali 30 juzuk. So kita khatam Quran setiap malam. Jadi jangan tinggallah tu. Amalan-amalan di malam-malam Ramadan pasti akan kena. Pasti akan kena pada malam Lailatul Qadar. Jadi apabila Allah Taala dah bagi kepada kita hadiah untuk umat ini. Hadiah apa? Hadiah Lailatul Qadar. Alangkah ruginya kalau kita biarkan Lailatul Qadar itu berlalu begitu saja. Dan kita kena berdoa sejak daripada hari ini. Sebelum daripada kita masuk bulan Ramadan. Kita perlu doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kekuatan untukku, ya Allah. Dapat mengamalkan amalan-amalan baik sepanjang bulan Ramadan. Dan hadiahkan untukku Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Ya Allah, rezekikan kepada daku Lailatul Qadar. Kena doa daripada sekarang lagi. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat bangun malam pada malam Ramadan sehingga kita kena dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya daripada pengisian saya pada hari ini ialah hadiah Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa gandaan ganjaran di malam Lailatul Qadar amat perlu untuk kita manfaatkan. Jangan kita jadi hamba Allah yang membiarkan Lailatul Qadar dan malam-malam Ramadan berlalu begitu sahaja. Kerana apa? Kerana kita kena bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam Lailatul Qadar, malam-malam akhir bulan Ramadan, hendaklah kita berusaha sedaya upaya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan baginda syadda mi'zarah, ikat kain dia dengan makna bersungguh-sungguh di 10 malam akhir bulan Ramadan untuk melaksanakan amal ibadat. Kalau Nabi upgrade ibadat baginda pada 10 malam akhir Ramadan, maka kita lebih-lebih lagi perlu upgrade ibadat kita pada 10 Ramadan yang terakhir. Kerana apa? Kerana Nabi sudah dijamin syurga. Kerana Nabi sudah dijanjikan keampunan. Adapun kita hamba Allah yang tidak dijamin syurga, yang tidak dijamin keampunan, maka kita mohon banyak-banyak kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kita keampunan. Allah kurniakan syurga kepada kita. Allah bebaskan kita daripada azab api neraka. Moga-moga kehebatan bulan Ramadan dan kehebatan Lailatul Qadar, saya doakan untuk saya dan semua yang menonton dapat dimanfaatkan dan dapat rezeki pada tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.